Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi Surau Jatuhkuasa, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita rafakkan syukur, hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah. Di atas sifat Rahman dan Rahimnya, kita diberi peluang lagi untuk hidup dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan pengampunan, bulan tarbiyah, bulan mendidik, bulan berkursus, bulan penghapus dosa, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, dan bulan yang disebut sebagai mengubah takdir, iaitu malam Lailatul Qadar. Diberi lagi kita kesempatan untuk berada di bulan ini, dan marilah sama-sama kita renungkan daripada kehebatan, kemuliaan bulan Ramadan Al-Mubarak, untuk sama-sama kita muhasabah diri kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita sebut Ramadan sebagai bulan tarbiyah, Ramadan bulan mendidik, Ramadan bulan diturunkan padanya Al-Quran, Ramadan malam adanya malam Lailatul Qadar, iaitu malam mengubah takdir, iaitu pada malam tersebut Allah akan menyenaraikan takdir manusia daripada Ramadan ini sampai Ramadan akan datang, dan para malaikat akan menyenaraikan daftar rahmat dan juga daftar azab orang yang akan mati Ramadan ini sampai Ramadan tahun depan, orang yang akan sakit, orang yang akan ditimpa bencana, orang yang akan kena gout, orang yang kena bypass, telah disenaraikan Ramadan ini sampai Ramadan akan datang. Disenaraikan pada malam Lailatul Qadar. Dan juga disebut Al-Qadar, iaitu malam ketentuan. Pada malam tersebut juga akan disenaraikan daftar azab dan daftar rahmat. Ini senarai orang yang akan dapat rahmat pada tahun ini. Ini senarai orang kakitan kerajaan akan dapat bonus. Dah senarai dah, tahun sudah dah senarai tuan-tuan. Malam Lailatul Qadar. Ini senarai daftar orang yang akan dapat bonus daripada driver taksi. Dah disenaraikan tuan-tuan. Maknanya Al-Qadar yang disebut Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang, melainkan dia mengubah nasib diri dia sendiri. Iaitu Allah bagi ruang daripada 12 bulan, ada satu bulan iaitu bulan Ramadan, dan dalam bulan tersebut ada hari yang dipanggil Lailatul Qadar, hari untuk kita mengubah takdir kita. Kerana tuan-tuan, bila kita berusia 4 bulan 10 hari, telah disenaraikan kita punya rezeki ajal maut. Bila roh ditiup pada usia 4 bulan 10 hari, maka telah disenaraikan, ini dia orang-orang yang akan dapat rezeki, fulan bin fulan ni dia mati di bila, jodoh dia telah ditentukan. Tapi Allah kata, aku tidak akan mengubah nasib seseorang, melainkan dia sendiri ubah nasib diri dia. Bila yang nak ubah takdir, burulah malam Lailatul Qadar. Saya sebut tuan-tuan, buru, bukan tunggu, buru. Orang kita tunggu, dia tunggu sambil-sambil tengok bola, tak ada apa tuan-tuan tu. Malam ni malam Lailatul Qadar ni, katanya malam ni tengok anjing pun tak bunyi, ribut pun tak ada. Memang tak dapat tuan-tuan, sebab dia kena buru. Sebab itu Nabi amalannya sejak bermula setiap pagi Ramadan, setiap pagi selepas imsak, Nabi akan baca Alhamdulillah hamdan lillah
wa syukru lillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Malam tadi Misak ada baca tak tuan? Kita buat malam ni Syekh. Saya baca, tuan ikut ya. Alhamdulillah. Ikut. Hamdan lillah. Wa syukru lillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sama-sama. Alhamdulillah, hamdan lillah, wa syukru lillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ngapa Nabi baca doa ni tuan-tuan? Sebab Nabi kata setiap daripada bulan Rejab, daripada bulan Rejab sehinggalah bulan Syaban, hari-hari Nabi baca doa. Allahumma barik lana fi Rejab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Panjangkan umurku sampai bulan Ramadan. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, pasal apa kita nak sampai umur sampai bulan Ramadan? Ini bulan yang istimewa, kata Nabi. Yang tidak ada bulan yang lain. Bulan Ramadan ialah bulan kafarah, kata Allah, bagi umatnya. Bulan penghapus dosa. Ramat ni makna panas. Bulan ni ialah bulan menghapus dosa. Kalau kita hidup satu hari bulan Ramadan, mati kita tuan-tuan. Kita kembali ke riba Allah dalam keadaan suci bersih. Subhanallah. Itu yang Nabi kata, ya Allah, panjang waballighna Ramadan. Panjangkan umurku sampai bulan Ramadan. Itu yang kita baca doa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku hidup lagi. Aku bersyukur kepadamu diberikan ruang lagi untuk aku merebut memburu malam Lailatul Qadar. Aku bermohon kepadamu ya Allah, berikan kesempatan kepadaku. Allahu Akbar, engkau yang maha besar, engkau yang maha besar, engkau yang maha besar. Nabi sebut tuan-tuan doa tu. Sebab tu tuan-tuan, kita kena bersyukur sempat lagi berada bulan Ramadan. Hari ni hari ke berapa? Hari ke berapa tuan? Hari ke 7. 7 hari dah. 7 hari ke 6 tuan-tuan. Cepat benar nak 7 macam. Malam 7 kan. Kita dah puasa 6 hari dah tuan-tuan. Nampak tak? Orang kata kelip mata dah 6 hari. Sekarang ni kita dah stable dah. Tuan-tuan, 6 hari dah stable kan? Ada confuse lagi tak niat puasa? Adakah confuse lagi? Nawai tu usolli, nawai tu usolli. Ada tak? Tak ada lagi kan? Semua dah nawai tu dah. Tak ada. Nawai tu saumagadin. Usolli kot. Usolli saumagadin. Lain macam bunyi dia. Nawaitu saumagadin arba'a raka'atin. Mana pula 4 rakaat nak. Dia tak ada confuse lagi tak? Tak ada. Maknanya dah stable dah. Hari ni kalau kita semayang panjang, stable tak? Stable lagi ni insya-Allah. Tadi rakaat kedua saya bantai satu lay, tuan-tuan. Lepas ni kita bantai pula rakaat pertama terus 3 lay. Boleh? Bunyi kat tekak boleh. Ni bulan tarbiyah. Ni bulan mendidik. Dan kata Nabi SAW, tidak akan terangkat amalan manusia pada bulan Ramadan. Tidak diangkat amalannya, doanya tidak akan diangkat melainkan selesaikan 3 perkara. Man ahya sunnati, hidupkan sunnahku, falahu ajru mi'ati syahid, 100 pahala orang mati syahid. Apa dia? Yang pertama, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam tu buat dosa. Siapa yang tak berdosa? Nabi Allah Adam pun menghampiri pohon larangan, dia buat dosa. Allah kafarah dia.
Allah kafarah Nabi Allah Adam ratusan tahun dipisahkan dengan Hawa. Kemudian dia kembali ke ridha Allah dalam keadaan bersih. Tuan-tuan, setelah dia menerima kafarah penyucian dosa tu. Allah kalau sayang hamba dia, dia akan bagi kita susah. Wala hazanin, wala wasabin, wala hammin. Kesakitan, kepayahan, kesusahan bagi umat Muhammad illa rafa'allahu biha darajah. Allah nak angkat darjat. Sebab itu tuan-tuan kita ni kalau sakit mudah sebut nama Tuhan. Kan? Kalau lapar kan Allah laparnya. Mudah sebut nama Tuhan kan? Pergi sogok Allah sedapnya bau Allah. Sik baik puasa. Nampak tak? Mudah. Tuan tengok orang sakit, dia mudah sebut nama Allah. Bila dia susah sakit, Allah. Allah. Nampak tak tuan? Mudah sebut. Mak rempit jatuh motor pun sebut nama Allah tuan-tuan. Dia jatuh geregang, Allah sakitnya ya Allah. Mudah sebut nama Tuhan tuan-tuan. Tapi bila senang, susah tuan-tuan. Yang orang lelaki kalau dia demam sikit kan, nama Tuhan mudah. Orang lelaki ni kalau demam, dia punya sakit berlebih-lebih pada demam. Dia demam sikit tuan-tuan. Allah. Panas bang, panih bona ni ha. Panih ni ya Allah. Rasa-rasa nak buka. Boleh tahan kan? Boleh. Allahu Akbar. Nak orang lelaki dengan demam sikit lebih-lebih tuan-tuan. Perempuan pantang 40 hari relax. Perempuan tu tak? Relax lelaki. Allah. Bawa pak saudara ni bang ha. Pak dara abang ni bawa buah apple ni. Kenal tak bang? Dia pun tengok. Tak kenal. Allah. Mudah. Kang bawa pula. Bang ni abang kenal tak bang? Adik abang ni datang pada parit yakni ni. Kenal tak? Tak kenal. Semua tak kenal tuan-tuan. Bini dah geram, semua tak kenal. Dia buat keluar buku tabung haji. Bang kenal tak? Kenal. Tengok duit terus kenal tu masalah. Bulan ni bulan sebab wala hazanin, kesusahan ni sebagai kafarah tuan-tuan. Sebab itu kata dia, Allah tidak akan ampunkan dosa kita, Allah tidak akan angkat amalan. Malaikat akan angkat amalan orang bulan Ramadan kalau dia berdosa dengan Allah. Banyakkan istighfar bulan puasa ni. Buat lagu Kurdi, biar sentuh juga tu. Bismillah Kurdi. Astaghfirullahalazim. Lagu Kurdi tuan-tuan. Tahu lagu Kurdi? Memang tak tahu lagu dia orang tu. Anta syamsun anta badrun, tu Kurdi. Anta syamfa subhanalladzi biyadihi, Kurdi. Perasan tak kalau di Mekah, tuan-tuan ni kalau bulan Ramadan, imam pada rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dia buat lagu Kurdi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia sentuh jiwa kita. Tuan-tuan. Sebab itu kalau zikir istighfar pun buat lagu Kurdi. Astaghfirullahalazim. Sama-sama. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu Kurdi ya. Tuan-tuan tolong jangan buat lagu Melayu Syekh. Orang Melayu ni zikir banyak lagu Melayu tuan-tuan. Tuan-tuan tak perasan lagu Piramli dia bawanya Syekh. Ya Latifu Ya Kafi. Lagu apa tuan-tuan? Tak nampak ke? La ilaha illallah. Tak nampak? Sedangkan lidah lagi tergigit. Sama tuan-tuan. Rhythm dia tu. La ilaha illallah. La ilaha ill. Tu lagu Piramli Ustaz. Orang tak perasan macam Hijaz rekod tu. Tuan perasan tak lagu Piramli?
Bismikallahumma nada'u. Lagu apa? Tak nampak lagi. Fi ghuduwi wa rawah. Nampak tak? Memang tak nampak. Laka minna kullu hambin fi masai wa sabah. Ya alaik baba. Kalau kali baba je. Lambat tangkap lah tuan-tuan. Jadi kita zikir, sentuh, banyakkan istighfar kita kepada Allah ya. Orang lelaki pun berdosa, orang perempuan pun berdosa. Yang perempuan ni kadang kita perasan kita berdosa. Dalam Islam perempuan, kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat tayyibati minar rizq. Kul man harrama zinatallah. Siapakah yang berani mengharamkan perhiasan daripada Allah? Siapa yang berani, kata Allah. Sebab itu hukum berhias ni, hukum ni harus. Islam mengharamkan berhias kalau berlebih-lebih. Nampak tak? Allah suka yang cantik. Innallaha ta'ala jamil wa yuhibbul jamal. Allah suka yang cantik. Tapi tuan-tuan, kalau berhias berlebih-lebih, haram. Lampu ni, tuan-tuan pakai berlian ke, pakai apa pun tak apa, boleh. Jangan emas dan perak je tuan-tuan. Islam larang berhias dengan emas dan perak. Perempuan boleh pakai emas, laki boleh pakai perak. Tetapi perak dan emas dilarang jadikan perhiasan rumah, perhiasan kereta, aksesoris, haram hukum dia Syah. Nampak tak? Ada orang tuan-tuan buat kenduri kahwin, ada talam daripada perak, haram. Tempat letak bunga paha daripada perak, haram. Anda sebut tu jelas qat'i benda tu. Haram hukum dia. Dia kata walaupun air perak sekalipun, warna perak tak apa, air perak. Nak kenal dia tu air perak, kita bakar dia. Kalau meleleh, haram hukum dia. Saya nak ceritanya, kalau berlebih-lebih hukumnya adalah haram. Orang perempuan sekadar nak pakai lipstick, tak ada masalah, boleh. Sekadar nak pakai foundation, boleh, tak ada masalah. Jangan lebih-lebih. Tak cukup lipstick, ada pula lip gloss. Lepas tu bubuk lip liner. Lepas tu bubuk pula blusher. Lepas tu bubuk eyeshadow. Lepas tu bubuk macam-macam air dia buat tuan-tuan sebab tu. Maka berlebih-lebih hukum dia haram. Kalau sekadar pakai brush, boleh tak? Boleh. Dia bubur labah-labah, haram. Sebab labah-labah tu benda menyawa. Ada yang pakai labah-labah duduk dengan sangkut tepi tu, haram je. Ada pula rama-rama tepi satu sini, rama-rama tu. Atas ada kumbang. Islam membenarkan, tapi jangan berlebih-lebih. Tak cukup burush, cocok belakang, ada burush pula. Syok, burush. Tahu burush? Menara. Duduk tu. Burush di mana menara? Kita panggil tabarrush. Menarik perhatian. Menara. Tak cukup. Burush ini cocok belakang pula. Terjuntai buah dagu pula. Cah, goyang tu. Sekarang pula dah ada burush baru yang melintang tepi tu. Kalau main besar tu melintang tepi tu. Kalau pusing sebelah, kena orang sebelah je tu. Islam membenarkan selagi dia tidak berlebih-lebih tuan-tuan. Sebab tu saya nak cerita kita berdosa tuan-tuan. Jadi kita minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tuan-tuan, Allah tidak akan angkat amalan manusia bulan Ramadan orang yang tidak minta maaf dengan kedua ibu bapa dia. Minta maaf dengan mak bapak kita. Yang ketiga, Allah tidak akan terima amalan manusia bulan Ramadan kalau dia tidak minta maaf suami, isteri dan ahli waris dia. 3 tentu saja. So, minta maaf mak kita, mak. Minta maaf mak. Kak Long, Kak Dik, Kak Jah. Minta maaf ya. Abang Ah. Tuan-tuan. Minta maaf. Orang tua-tua ni sensitif tuan-tuan. Hal ata alal insan hinum minad dahri. Manusia bila tua dia kembali balik zaman kanak-kanak. Kanak-kanak pakai pampers, orang tua pakai pampers. Kanak-kanak tuan-tuan tak ada gigi, orang tua tak ada gigi.
Kanak-kanak minta perhatian, lari sana lari sini, orang tua juga minta perhatian. Minta maaf dengan mak bapak kita. Ya, minta maaf ya. Jumpa dia, mak, ni mak telekung Ramadan, mak, ambil lah mak nak sambut puasa. Belikan dia telekung, ya, ni kain plekat ya, cap gajah duduk untuk puasa ni tuan-tuan. Belikan cap gajah duduk, dia cap gajah ada dua. Satu gajah berdiri, satu gajah duduk tuan-tuan. Yang gajah berdiri cepat koyak, gajah duduk lambat koyak. Sebab gajah duduk-duduk tak koyak-koyak tu sebab beli tuan-tuan, suka dia. Sebab saya tuan-tuan berceramah di rata-rata tempat, tengok orang tua-tua sian tuan-tuan. Baru ni saya ceramah di Temeloh, namanya apa ni, Buntut Pulau. Ya Allah tu. Pulau Buntut Pulau lah, Buntut Pulau. Kelakon kan, Buntut Pulau. Patut dia tak beritahu. Ustaz tunggu, Ustaz kami ambil. Kata, tak apalah Syekh, ana ada GPS boleh cari ni. Tak apa Ustaz, saya ambil Ustaz. Rupa dia malu nak beritahu nama kampung dia. Buntut Pulau. Saya pergi ceramah di Melaka, nama kampung dia pula Semabuk. Semabuk, satu kampung mabuk. Banyak tuan-tuan. Pergi ceramah di Gua Musang, nama kampung Tok Iman Lapor. Tuan-tuan. Kampung Tok Iman Lapor, ya Allah. Bubur nama lain lah. Kita Sungai Tua gagah lagi tuan, Sungai Tua nak gagah lagi. Nak ceritanya pada orang tua je. Minta maaf mak bapak kita, minta maaf dengan adik-beradik kita ya. Dan tuan-tuan, saya tak nak panjang. Saya nak ambil kesempatan di bulan Ramadan Al-Mubarak ni tuan-tuan, ambil 5 perkara. Kita nak hebat, nak jadikan Ramadan bulan tarbiyah, 5 perkara. Yang pertama mesti ada muraqabah. Yang kedua muhasabah. Yang ketiga mujahadah. Yang keempat muaqabah. Dan yang kelima muatabah. 5. Yang pertama kita nak muraqabah. Kita merasa diri kita diawasi oleh Allah. Kalau kita rasa diri kita diawasi tuan-tuan, kita akan jaga syariat betul-betul. Baik tak tuan-tuan? Kita rasa macam orang buat kereta, bila rasa dia diawasi macam mana? Anda sedang diperhatikan oleh polis. Terus slow. Sebab rasa diawasi. Sebab kita tak rasa diawasi lah tuan-tuan, menyebabkan kita tak rasa nak jaga syariat. Kadang-kadang hari hujan, diangkat baju selamba, tudung tak pakai. Dia tak rasa berdosa pun tuan. Dia tak ada muraqabah. Ada tu duduk rumah flat, dia berkemban selesa dekat koridor. Jemur baju. Sebab apa? Alah tak apa Ustaz, dah tua macam mana nak tengok. Dia tak rasa muraqabah, diawasi oleh Allah Ta'ala tuan-tuan. Tuan-tuan saya kadang-kadang orang perempuan ni bila ambil gambar, ya Allah, bila pergi ceramah, Ustaz excited lah Ustaz, ambil gambar, excited. Ambil gambar tuan, tak apa lagi ambil gambar dengan Ustaz kan. Lepas tu dia hantar-hantar dada dekat kita. Kita tangan macam tu. Malu tuan-tuan. Selamba dia tak. Saya pandang makcik tu. Alah Ustaz, pangkat cucu, tak ada apa kata dia. Sebab apa? Muraqabah. Kita mesti ada sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, kita mesti ada muhasabah, audit diri. Man sama ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa kerana iman, kemudian dia ihtisab, dia audit diri dia. Bila orang buat audit tuan-tuan, dia akan dapat keputusan, account the balance. Bila dah balance, automatically nak tahu, oh rugi sebab ni, untung sebab ni. Kita berpuasa ni tuan, kita hisap diri. Oh, selama ni aku payah nak ke masjid. Rupa-rupanya bulan puasa boleh ke masjid. Sebab apa? Sebab kita membudayakan ke masjid tu. Jadi kalau buat seorang, tak buat, maka kita pergi ramai. Oh, saya ni susah benar rupa nak puasa. Tapi bulan puasa boleh puasa. Bulan lain payah nak puasa. Sebab apa? Sebab semua orang puasa. Mana kita kena buat jamaah, baru boleh puasa. Mana kita buat keputusan lah. Oh, kesan daripada ni nafsu kita. Oh, nafsu aku kena didik begini. Dia mesti ada muhasabah. Dan muhasabah diri ni mesti diteraskan dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak jadi tuan-tuan. Sebab itu bila ada ilmu, oh ni haram.
Oh ni makruh, oh ni sunat, oh ni wajib, sebab dia belajar. Tapi kalau dia nak muhasabah diri dia di saat dia tak ada ilmu, dia tak boleh buat keputusan. Ya, sebab itu menuntut ilmu tu hukumnya adalah wajib, tuan-tuan. Sebab itu tak faham, belajar. Tak tahu, tanya. Ataupun belajar. Jangan tak tahu, buat-buat tahu. Tu bahaya. Lepas tu nak tegur orang pula. Oh, tu lagi bahaya, tuan-tuan. Macam satu cerita. Satu hari, tuan-tuan, Tok Imam nak buat surah sejadah. Dia pun tak berapa ingat surah sejadah, baru ingat-ingat sikit-sikit lah. Jadi dia nak baca, nak bagi ingat, dia baca laju. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarahu bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas sama. Laju dia baca, tuan-tuan, sebab takut lupa. Dalam masa baca laju tadi adalah makmum belakang masbuk, dia lewat. Niat pula tak masuk-masuk. Usalli. Imam tu orang ngapal ni, kacau betul orang belakang. Imam kuliah tawafaq, usalli. Tak masuk lagi. Usalli. Imam konstan lagi. Kuliah tawafaqum malakul mautil. Allah, baru masuk. Terberhenti imam. Mana pula ayat tadi? Terkejut. Imam cari-cari tak jumpa. Mana ayat ni mana? Nak ambil balik jauh. Cari jugalah. Yang belakang, alhamdulillah. Ada je jenis orang macam tu sembahyang. Khairil ada. Ya kan? Kadang-kadang saya suka tengok orang Melayu sembahyang. Bismillah, alham, ar-rahmah, waladdah. Udah sama. Tuan-tuan. Dengan orang perempuan punya nak tipu sama je. Orang perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tadi makan petai 2 papan, tuan-tuan. Khairil maghdubi waladdallin. Kita sebelah, ya Allah, petai majik ni. Jangan pakai petai. Ada imam ni cari tak jumpa, nak cari. Lah jumpa, tuan-tuan. Bila jumpa, slow, mula baca perlahan. Qul hilang. Qul yatawaffakum malak, hilang. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum hilang. Kacau betul budak tadi ni. Dia ambil balik. Kul, terus tak jumpa. Kul, yang lambat tak jawab. Kul huwallahu ahad. Nak tak nak imam geling balik. Ya Allah, ya Tuhan, ke budak ni. Tak jadi buat surah sejadah hari tu, tuan-tuan. Habis semayang tu imam tanya, siapa tegur tadi? Saya, tuan. Oh, kau tegur. Kau tadi angkat takbir kuat sebab apa? Niat tak masuk-masuk, mam. Saya confuse nawai itu ke usalli. Saya confuse tu. Aku nak baca kul ya tawafakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila. Kamu gesambung kul Allah buat apa? Saya mana tahu, mam. Imam sebut kul. Lambat benar tu more dan dah. Kul Allah saya baca. Tu, tuan-tuan. Penting tak kita muhasabah ni, tuan, dia mesti ada ilmu. Tak faham, tanya. Tak tahu, belajar. Jangan jadi satu orang bila ditemuduga oleh pengantin, dia tak faham, patut tanya, tapi dia terus jawab. Tu bahaya. Tok Imam, tuan-tuan, Jawa. Pengantin Kedah. Jawa jumpa Kedah. Tok Imam temuduga soalan pertama. Solat syubuh berapa rakaat? Orang Kedah jawab 2. Betul. Soalan kedua, lepas syubuh Johor. Lepas Johor dia jawab Singapura.
Main jawab itu. Ni penting ilmu je. Kita nak mesti muhasabah diri, tuan-tuan. Muhasabah ni penting je. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, kita mesti ada mujahadah. Mujahadah mana bersungguh-sungguh menjaga syariat. Bulan ni kita sungguh-sungguh jaga puasa kita. Kita jaga mata kita. Kita jaga telinga kita. Jaga mulut kita. Jaga segala-galanya. Mujahadah. Kita lawan. Apa yang nafsu tak suka, tu yang kita buat. Nafsu tak suka semayang panjang-panjang. Bulan kita semayang panjang-panjang. Nampak tak? Orang perempuan, semayang tak perlu pakai telekung. Tak wajib pakai telekung. Perempuan pakai jubah pun boleh semayang. Tapi dah pesen Melayu nak pakai telekung juga, tuan-tuan. Saya tak kata salah. Mana jangan menyusahkan. Pakai jubah, pakai tudung elok, pakai jubah kalau tak ada klip ni, pakai stongan. Tahu stongan? Stokin duk kat tangan. Stongan tu. Pakai stokin. Semayang, tak ada masalah. Allah. Tak mesti telekung. Tapi kita sikit telekung. Tak semayang, telekung tak ada. Tak ada masalah, tak ada telekung boleh semayang. Kadang-kadang tuan-tuan jadi susah. Dia nak angkat takbir tu. Dia nak kena ke telinga dia. Tak perlu kena, dia nak kena. Oh. Dah rupa penyu masuk sarung tu tak? Dia tak perlu kena, dia ada Allah. Tak perlu kena, tuan-tuan, orang perempuan. Allah. Ada yang bila kata telekung tu, Allah, pap, dia tolak. Dia cari telinga. Tuan-tuan ni. Satu lagi orang perempuan, bila sembahyang berjamaah, tak perlu kita kena rapat-rapat je. Kalau kita bawa budak, duduk tepi. Nampak tak? Adab sembahyang berjamaah ni, kalau kita bawa budak kecil, tak nak saf tu terputus, perempuan, kita duduk tepi. Selesai masalah. Ni budak tengah-tengah dunia. Allah, bismillah, tengok mak dia. Makcik tu tuim. Duduk tepi. Beg telekung letak depan. Beg telekung tak masuk senarai saf, tuan-tuan, tak masuk. Dia duduk letak tepi. Susah ustaz, nak duduk tayak akhir kan susah, kata dia. Tuan-tuan, tak boleh tayak akhir, duduk tayak awal, apa susah? Duduk tayak awal. Tapi nak juga duduk tayak akhir, menyending-nyending. Macam tu ada atahai bergegar-gegar tangan. Duduk pula atas ibu jari kaki kawan sebelah. Macam mana? Macam mana rasa, tuan-tuan? Kita kan tahu dia ada cagu ke cengkam, kita tak tahu. Dia menahan sakit, Tuhan saja yang tahu. Mujahadah, lawan nafsu kita ni, tuan-tuan. Jadi yang perempuan semayang, tak perlu mesti kena telinga, cukup. Allah, dah cukup lah. Kalau kena telinga, macam mana orang Sarawak? Saya pergi ceramah di Labuan, orang sana kan telinga panjang. Dia lintas, Allah gitu. Saya kata, pakcik apalah ke bawah satu? Ya, sunat dia telinga, ustaz, kata dia. Saya kata, walaupun panjang tetap sini, cik. Islam tak susah. Ya kau, ustaz. Cuba bayang kau telinga dua-dua panjang. Cuba terangkan takbir. Dia mengangkat, Allah, ya susah macam telinga. Tak perlu. Mujahadah. Kita mujahadah, lawan sungguh-sungguh sahaja kehendak nafsu kita. Orang lelaki semayang, telefon tu silent. Jangan tak silent telefon. Dia ganggu, tuan-tuan. Kita tengah baca Al-Quran, innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara ramma. Lagu tu keluar, tuan-tuan. Imam kata sedap pula lagu ni. Tutup telefon. Mujahadah. Yang keempat, kita mesti ada muaqabah, menghukum diri. Manusia ni mesti ada sifat dia menghukum diri dia. Sebab kita tak perfect, kita tak sempurna, tuan-tuan. Kita punya pahala puasa hari ni lompang sana, lompang sini. Ada tadi termengumpat sikit, ada terbaca Mingguan Malaysia bab sosek-sosek contohnya. Bab apa ni? Gosip. Kan mengumpat tu. Habis pahala puasa kita lompang sini. Jadi untuk menutup lompang-lompang, tuan-tuan, banyakkan ibadah sunat. Solat tarawih contohnya. Banyakkan perkara-perkara sunat. Buat solat sunat duha.
sunat qabliyah, sunat ba'diyah, ikut sunnah Nabi untuk menutup lompang-lompang tu. Dan juga mu'aqabah dengan menginfakkan harta. Sponsor, siapa nak buka puasa hari ni? Sponsor orang yang nak menjadi majlis tadarus dan sebagainya, menginfakkan harta, dipanggil mu'aqabah. Yang kelima, kita mesti ada mu'atabah. Mu'atabah iaitu mencela diri kita. Jangan kita anggap kita tinggi, tuan-tuan. Manusia ni tinggi mana pun dia tetap rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab dia adalah hamba. Bila manusia rasa tinggi, dia megah, dia akan rasa ujub, takabur dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, kita ni bila balik kampung, tuan-tuan jumpa adik-beradik, kita tinggalkan diri kita siapa sebenarnya. Ingat dulu masa kecil, kita boleh main sama-sama, boleh bergurau sama-sama. Tapi mengapa kita balik, kita nak tunjuk ego kita orang KL. Style cakap macam KL. Tak boleh. Kita balik ni, kita kena turunkan diri kita. Kalau kita bercerita tu, biarlah adik-beradik semua boleh masuk cerita tu. Nampak tak, tuan-tuan? Kadang-kadang berasa hati, bergaduh dengan adik-beradik sebab benda kecil. Saya, tuan-tuan, adik-beradik saya 18 orang. Saya ramai, tuan. Adik-beradik 18. Mak 4, tuan-tuan. 4 mak. Adik-beradik saya 18. Bila balik, dulu masa kecil bersama, satu hati ni. Pakai baju raya sama, yang merah. Sama kain lansir, merah sama. Masa tu boleh minum aiskrim Malaysia ni, satu aiskrim boleh hisap 9 orang. Tuan bayang, Alung hisap aiskrim Malaysia. Tu aiskrim Malaysia yang ada sama asin kat ujung tu. Dom tak sikit. Alung minta. Nah, tak sikit. Kak Dik tak sikit. Bayangkan semua hisap. Sampai Kak Alung dah putih. Nak cerita satu hati. Tapi bila kita dah berkerjaya, kita bawa diri kita masing-masing. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan hisap diri. Betul. Saya dengan adik saya kan, adik-adik saya ada 9 orang, adik-adik satu mak, 9 orang. Yang seorang tu wakil rakyat. Dia buat style wakil rakyat. Dulu masa kecil boleh ketuk-ketuk kepala dia. Boleh main polisentri sekali, boleh main 0 point sekali, main batu serembang sekali, boleh main kawin-kawin sekali masa tu. Boleh. Tapi bila dah berkerjaya, dah buat ego dia. Jadi wakil rakyat, duduk menyandar macam tu, balik kampung. Style wakil rakyat dia buat. Bini orang Kok Diang. Orang Kok Diang, tuan-tuan. Ulu Banat mana Kok Diang. Balik kampung cakap, I think so, especially something like that lah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kok Diang. Lupa kan, balik kampung kita bawa diri kita sebenarnya. Tu diri kita, tuan-tuan. Nampak tak? Yang seorang tu pula, yang wakil rakyat ni, macam tu. Cakap sikit, insya-Allah kita ambil tindakan. Itu ayat dia. Tindakan kena dia buat. Tindakan mesti ada perkataan dia, tuan-tuan. Pusing mana pun tindakan. Kesimpulan. Tu orang rakyat. Yang seorang tu jabatan audit negara. Cakap macam jabatan audit. Cakap sikit tak balance. Orang audit. Sebab semua orang ada ego tau. Semua ustaz ada ego, cikgu ada ego, orang KL ada ego. So bila balik perempuan, kita rendahkan diri kita. Bermu'atabah. Kita kena ada sifat mencela diri. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 ni, 5M, muraqabah, muhasabah, mujahadah, muaqabah dan juga mu'atabah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya akhiri, ada satu informasi kepada sesiapa yang berminat untuk melaksanakan badal haji, boleh terus berhubung dengan saya. Dan ingatan saya kepada tuan-tuan, berhati-hati dengan badal haji yang ada dekat luar di sana. Kalau tuan-tuan nak buat di luar, saya tak larang, tapi saya nak beritahu pengalaman saya 12 tahun buat jamaah haji. Memang tuan-tuan menjadi rebutan ketika di Mekah, orang-orang Indonesia minta badal haji dekat kita. Minta Tuan-tuan kena ingat, tabung haji, dia buat badal haji berdasarkan staf yang dia ada. Staf dia kata ada 6,000. Boleh masuk ke Arafah, 6,000 badal haji saja yang akan dibawa. Sebab itu bila orang nak buat badal haji, anda kena tanya semua, tuan-tuan kena tanya, you punya staf ada berapa orang?
Kalau tidak, payah Syah. Dan satu lagi, nak masuk ke Arafah sekarang kena bayar 780 rial. Sebab itu harga badal haji bawah 1,500 tu tak logik di akal, tuan-tuan. Sebab daripada Arafah ke Mekah 7 km, harga stiker kereta harganya ialah RM2,800, harga stiker. Harga stiker bas RM23,000, harga stiker van iaitu RM7,000. Harga stiker, tuan-tuan. Bahkan ada ke orang nak jalan kaki daripada Mekah nak pergi ke Arafah dengan harga 1,500, tolak 780. Hidup susah 4 hari dengan buang airnya, dengan tidurnya dan sebagainya. Jadi tolong hati-hati, tuan-tuan. Sebab saya tengok mutakhir ni dalam surat khabar banyak badal haji, badal haji, badal haji. Saya ambil tak banyak, saya ambil 15 orang saja. Sebab staff saya ada 15 untuk package 40,000, 80,000 sama 60,000. Tu 15 orang saja. Itu pun yang driver saya tu, driver bas tu tak dibenarkan pakai ihram. Maknanya orang bawa bas, orang bawa kereta, orang bekerja dilarang pakai ihram. Sebab haji wukuf di Arafah. Itu kena jaga, tuan-tuan. Jadi tolong hati-hati, tuan-tuan, buat badal haji ni. Jadi tuan-tuan nak buat dengan siapa pun saya tak larang, tapi tolong tanya, you ada berapa orang staff, adakah confirm dia boleh masuk ke Arafah. Sebab tahun sudah pelajar Madinah jumpa saya, nak tumpang saya dengan bas kami untuk pergi ke Arafah sebab dia bawa banyak badal haji untuk orang-orang. Akibatnya mereka tak boleh masuk ke Arafah. Dan saya tahu sudah seorang tak dapat dibuat badal haji kerana yang seorang tu diarahkan bawa kereta dan mereka dilarang pakai ihram ketika membawakan kenderaan. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah ada masa jumpa lagi dan insya-Allah kita sambung lagi tarawih lepas ni. Jangan ke mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.